Assalamualaikum. Hai semua. Dah lama rasanya Umi tak share tutorial meroti kan? Kali ni jom kita belajar cara hasilkan roti kentang atau dipanggil sweet potato bun. Biasanya selalu nampak dijual di Tesco kan? Kalau buat sarapan cecah Nes atau Milo memang sedap sangat. Berbiji-biji boleh habis tau. Walaupun ia hanyalah bun kosong biasa, tapi rasanya sungguh premium. Roti yang fluffy, lembut, gebu bak bantal. Sedap makan macam tu je, tak perlu jam. Kerana custard ni dah cukup bertindak sebagai serikaya. Paling Umi suka part nak leraikan sebiji roti dengan roti sebelahnya tu. Boleh nampak kan berserat halus sangat. Ada tips nak dapatkan tekstur macam roti-roti kat bakery gini? Banyak poin penting berserta tips-tips yang perlu anda take note untuk hasilkan sweet potato bun yang super fluffy dan premium ni. Setiap 1 minit dalam video ni sangat-sangat berharga untuk anda grab poin-poin penting. Jadi kalau boleh, jangan di skip ya. Langkah pertama, didihkan dahulu air untuk kita rebus 250 gram kentang. Berat kentang tu ditimbang lepas siap kupas kulit. Tujuan Umi bagi air tu mendidih dahulu supaya dapat mempercepatkan proses kentang-kentang ni masak. Kentang yang Umi pakai ni adalah dalam 3 biji yang bersaiz sedang-sedang gitu lebih kurang. Biarkan masak hinggalah betul-betul empuk dan lembut supaya mudah kita nak lenyek-lenyekkan bagi betul-betul halus. Boleh cuba tekan-tekan sikit guna spatula tu. Agak dah mudah nak cucuk, lembut je tak keras lagi tu, maknanya dah empuk betul lah ni. Toskan bagi kering airnya, kemudian lenyek kentang tersebut hinggalah betul-betul hancur benyek macam kita buat mashed potato tu. Umi benyekkan guna garfu ni je senang. Agak dah lembut sikit, kebanyakan kentangnya dah betul-betul hancur gitu. Cuma ada saki-baki sikit-sikit lagi yang belum betul-betul hancur sepenuhnya. Boleh gunakan tangan. Cuma pastikan tangan adalah dibasuh dahulu bagi betul-betul bersih. Kemudian kita lenyek-lenyekkan guna tangan, tekan-tekan sikit ramas-ramas. Ni setelah Umi gunakan tangan untuk hancurkan, bagi betul-betul lumat, nampak soft je kan. Dah siap ketepikan dahulu, bagi kentangnya betul-betul sejuk, barulah nanti kita satukan dengan tepung dan bahan-bahan yang lain. Untuk buat cream custard yang akan kita pipingkan atas roti nanti, dalam pan kecil satukan 200 ml susu segar full cream untuk hasil custard yang lebih sedap dan berlemak. Kemudian tambahkan dengan 2 sudu besar tepung custard dan juga 2 sudu besar gula caster. Nak guna gula perang pun boleh je, tak nak manis kan. Kemudian Umi tambahkan lagi dengan setengah sudu kecil creamy vanilla flavor ni. Bagi lebih wangi dan sedap rasa cream custard. Jangan dibuka api dahulu. Gaul bagi bahan-bahan yang kita dah masukkan tadi tu bercampur rata ke semuanya. Kemudian barulah dibuka api dapur yang paling perlahan. Masaklah hingga pekat sambil sentiasa dikacau ya menggunakan whisk sebaiknya supaya adunan custard ni tidak berketul atau bergentil. Adunan cream custard dah nampak meletup-letup kecil gitu, boleh terus matikan api. Kemudian barulah gunakan spatula, bersihkan bahagian tepi-tepi itu dan transfer cream custard ni ke dalam piping bag atau botol bermuncung supaya mudah nanti kita nak pipingkan custard atas roti sebelum dibakar. Biarkan custard ni sejuk dahulu, barulah diikat rapi. Untuk bahan-bahan dough roti, dalam bread maker satukan 150 gram gula pasir, sebiji kuning telur, 200 ml dairy whipping cream, untuk rasa roti yang lebih berlemak dan premium. Tapi kalau tak ada dairy whipping cream ni, boleh je gantikan dengan air sejuk yang biasa. Tapi pastikan air sejuk tu diambil dari peti ais. Tambah pula 150 ml susu fresh milk, pun sama cari yang full cream. Dan kedua-dua cecair ni haruslah masih sejuk lagi dimasukkan. Untuk naikkan rasa lemaknya tu, tambah setengah sudu kecil garam. Kemudian diikuti 800 gram tepung roti Jepun. Pilih tepung high protein yang berkualiti bagi dapatkan hasil roti yang lembut, seratnya putih dan gebu je dalamnya. Boleh juga gunakan tepung high protein Golden Horse atau Diamond.
Kalau nak lebih sedap, guna tepung roti Jepun atau Taiwan. Ia akan lebih moist dan tak mudah kering. Jadi kita dapat kekalkan kelembutan roti tu berhari-hari. Okey, ni contoh tepung roti Jepun yang Umi gunakan. Agak mahal sikit lah harganya, tapi berbaloi lah dengan kesedapannya tu. Ada dijual di kedai-kedai bakery atau di pasaraya. Kemudian masukkan 250 gram kentang yang telah kita lecekkan awal-awal tadi. Nama pun roti kentang kan, jadi wajib lah diletakkan. Sedap, memang berasa lemak-lemak je rotinya. Untuk yeast, Umi prefer cari yang Saaf Instant ni, kerana yeastnya tidak berbau kuat. Dan rasa pun tak adalah kuat macam Mauripan tu. Masukkan dalam satu sudu besar. Umi suka bahan-bahan ni semua pakai sudu matrix je. Senang dan lebih tepat. Ini dia bahan rahsia yang Umi gunakan, GR Super Bake. Ianya adalah sejenis bread enhancer yang mana menggantikan fungsi telur, bread improver, bread softener, baking powder dan juga water rocks dalam resipi roti. Cara penggunaannya mudah je. Untuk 1 kilo tepung, pakai 10 gram. Jadi dalam resipi ni 800 gram tepung hanya letak 8 gram sahaja. Bagi tambah wangi dan rasa sedap pada roti, boleh add on satu sudu kecil creamy vanilla flavor ni. Lainnya dari esen vanilla, ianya lebih pekat, beraroma wangi dan bau vanilla flavornya tu memang wangi sangat-sangat. Di kedai bakery ada dijual. Kemudian, tutup mixer, pilih setting nombor 9, fungsi menguli tu, masa selama 1 jam. Biarkan je BM ni buat kerjanya. Selesai 30 minit yang pertama, dah bunyi beep tu, tambah lagi 30 minit kedua. Biar ngam-ngam 1 jam. Umi uli lama sikit. Nak bagi dough roti ni betul-betul elastik, licin dan berkilat. Disebabkan kita uli lama dalam BM, jadi bahan-bahan cecair seperti dairy whipping cream, susu fresh milk tu pastikan betul-betul sejuk baru keluar dari peti ais, supaya adunan dough kita tak panas semasa mengundi dan mudah dough nak dapat elastik dan berkilat. Dough dah jadi kasar macam ni, tambahkan 50 gram margarin untuk lembutkan dough roti. Sambung biarkan je BM tu uli hingga bunyi beep yang terakhir. Sementara tu boleh oles siap-siap loyang dengan margarin ataupun shortening supaya roti kita tak melekat di loyang lepas siap dibakar. Loyang yang Umi gunakan ni ada 2 jenis. Yang pertama ni 11 inci dan juga loyang yang kedua nanti Umi gunakan 8 inci. Dough dah nampak semakin elastik, licin, berkilat. Tak melekat-lekat lagi dah tepungnya di bread maker. Sebelum angkat dough tu, sapukan kedua-dua tangan anda dengan sedikit minyak masak bagi doughnya tak melekat di jari. Dough roti ni memang agak lembek sikit dan melekit. Sebab Umi suka lebihkan penggunaan bahan cecair, barulah roti yang dihasilkan nanti akan ekstra lembut, fluffy je. Ini contoh dough yang dah capai tahap 100% elastik. Boleh cuba buat window pan test, iaitu macam Umi tunjukkan dalam video. Tarik dough tu, nipiskan bagi melebar gitu. Nampak tu kan, doughnya tak mudah terkoyak dan boleh nampak bentuk-bentuk jari Umi di sebalik tu. Kalau dapat dough yang serupa gini, 100% elastik, confirm. Umi berani jamin roti yang bakal kita hasilkan akan lembut, fluffy sangat-sangat. Seronok main uli-uli ni. Dough lembut ni geram je dough uli bicit-bicit. Bahagikan dough kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dan Umi akan timbang setiap satu dough tu dengan berat 40 gram. Saiz tu terpulang ya, kalau nak buat saiz kecil lagi ke atau saiz besar lagi, ikut cara anda. Dah siap timbang ke semua dough-dough tu, jom kita mula rounding pula. Pastikan perkemas bahagian atas iaitu permukaan dough supaya mulus je roti yang akan dihasilkan. Teknik rounding tu boleh rujuk cara Umi buat dalam video. Bentukkan tangan berbentuk macam huruf C, kemudian bulat-bulatkan hingga cantik, kemas, licin doughnya. Bila dough tu lembut, kita tak perlu risau bila nak rounding. Bahagian bawahnya tu tetap akan bercantum rapat semasa kita bulat-bulatkan. Kita gerak-gerakkan tangan tu kan. Yang penting kena pastikan permukaan atas dough tu licin dan tak menggerutu selepas di rounding. Sambunglah rounding sampai habis ke semua dough yang ada. Dan susun kemas dalam loyang. Untuk 800 gram tepung ni, Umi guna loyang 11 inci. Jadi dapat 5 kali 5 lah. Total ada 25 biji dalam
loyang 11 inci tu. Dan juga ada baki sikit lagi dohnya tu, Umi susun dalam loyang saiz 8 inci 4 kali 4. Total ada 16 biji kat situ. Jadi kesemuanya dapatlah lebih kurang 41 biji roti kentang. Banyak kan? Jimat sangat-sangat bila buat sendiri ni. Bahan-bahan pun premium, berbaloi sangatlah. Dah siap rounding ke semua doh-doh tu, dah susun kemas dalam loyang, rehatkan selama 1 jam. Bagi dohnya kembang 2 kali ganda di tempat yang bertutup ataupun tempat yang gelap supaya mudah dohnya mengembang. Pastikan doh tu ditutup dengan plastik wrap ataupun tualan nipis supaya kelembapannya terjaga. Doh dah kembang 2 kali ganda ni, terus sapukan dengan susu fresh milk di atas permukaan doh tu supaya permukaan doh kita ni tak kering dan cantik je bila keluar dari oven nanti. Atau boleh juga kita spraykan dengan air biasa bagi kelembapan doh tu terjaga. Kemudian bolehlah pipingkan custard cream yang kita dah buat awal-awal tadi tu. Nak pipingkan bentuk atau corak apa pun terpulang, ikut kreativiti masing-masing. Dah siap piping cream custard tu, dah boleh bakar dalam oven. Panaskan dahulu oven selama 5 minit. Kemudian bakar doh ni pada suhu 150 degree selama 30 minit atau bergantung pada oven masing-masing. Dan Umi sajalah lebihkan sikit masa bakar ni, nak bagi bahagian atas permukaan roti kita coklat keperangan gitu. Tengok tu, laju je dohnya mengembang bila Umi bagi bersauna kan. Keluar je oven, masa roti masih panas-panas lagi tu. Terus glazkan permukaan roti dengan margarine atau butter. Bagi nampak lebih berkilat, nampak shining gitu kan. Macam biasalah, lepas keluar je dari oven ni, Umi memang suka picit-picit rotinya. Tengok tu, nampak lembut, fluffy, gebu, berserat halus gitu kan bila Umi tarik roti tu. Apa tunggu lagi? Jom cuba, senang je kan? Banyak lagi resipi-resipi menarik menanti anda hanya di channel Umi Athiah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like dan tolong sharekan video ni jika anda suka dengan resipi Umi. Tekan bel untuk dapatkan notification video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.